Ustaz, saya Ramli Abdul Rahman dari Al-Gajah, Melaka ya. Ya, Tuan Ramli. Yang saya muskil sekarang ni ialah tentang apa yang saya dah lalui dulu, di mana saya pernah pergi ke makam ataupun kubur untuk berdoa, tapi niat kita tu kita minta sipulan-sipulan yang dah meninggal, Tuan Guru ke, wali Allah ke, siapa-siapa ke, dengan berkatnya Allah, mudah-mudahan Allah tunaikan hajat kita. Adakah itu tergelincir akidah? Dan apa harus saya lakukan kalau jika ia tergelincir? Yang kedua, bagaimana di makam Rasulullah pula kita berdoa, kita bercakap dengan Rasulullah, minta tolong dengan Rasulullah. Apa beza dia dan cara-cara yang betul dan yang dibenarkan? Soalan kedua, Ustaz ya. Saya sebenarnya ingin nak tahu hotline nombor JAKIM. Kalau ada saya masalah-masalah yang lain yang saya tak dapat nak berhubung melalui televisyen, boleh Ustaz beritahu nombor hotline JAKIM? Okey. Baik, terima kasih kepada Encik Ramli Perut Gajah. Jadi kita soalan yang pertama sekali berkenaan dengan pergi ke makam untuk berdoa, dan dengan bukan berdoa kepada kubur tapi dengan keberkatan orang di dalam kubur tersebut. Baik, jadi ini saya yakin kalau di Melaka tu kita tahulah satu tempat yang memang sangat popular lah. Jadi oleh kerana itu saya yakin juga bahagian JAKIM dan juga beberapa badan Jabatan Agama Islam telah pun cuba bersedaya upaya untuk mengelakkan orang datang ke tempat tersebut kerana ia boleh berlaku kesyirikan dengan sangat mudah. Baik, jadi di sini saya faham bahawa dalam keadaan sekarang ni kita menganggap kita nak berdoa pada Allah nak melalui orang-orang yang telah mati. Di sini ada banyak perbincangan para ulama, maka majoritinya mengatakan tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Kerana para sahabat sendiri tidak pun pernah berdoa di kubur baginda Nabi SAW. Walaupun ada sedikit khilaf, sedikit tuan-tuan, sedikit. Iaitulah ada mereka yang mengatakan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un. Jangan kamu katakan mereka yang terbunuh ataupun mati syahid pada jalan Allah itu mati, bal ahya', mereka hidup. Jadi orang-orang ini mengatakan, mereka mentakwilkan ayat itu, mereka kata orang-orang nabi dan juga orang-orang saleh, wali-wali ini mereka hidup dalam alam barzah, mereka hidup. Jadi kita boleh pergi depan kubur mereka, minta kat mereka dalam kubur tu dengar, mereka boleh minta tolong pada Allah. Jadi tuan-tuan, memang kita rasakan ini satu perkara yang boleh bincang panjang. Cuma kita nak sebut, kalau dia dah meninggal tuan-tuan, dia di alam barzah, dia tidak ada peruntukan untuk berdoa untuk kita dah tuan-tuan. Tak ada peruntukan. Kalau Nabi mungkin ada. Nabi SAW mungkin ada, tapi tidak bagi yang lain-lain daripada Nabi SAW. Sebagaimana Nabi pernah disebutkan bahawa Nabi SAW kata, kalau siapa-siapa yang berselawat kepada aku, aku akan selawat kepadanya 10 kali. Maka itu Nabi sendiri beritahu, khasa'is al-anbiya. Tapi tidak pada wali-wali yang lain. Dan wali-wali itu pun siapa yang menganggap dia wali? Itu manusia punya pandangan kita. We never know. Bagaimana Nabi pernah mengatakan, inna rajul la ya'mal amala ahli an-nar wa innahu la min ahli al-jannah wa inna rajul la ya'mal amala ahli al-jannah wa innahu la min ahli an-nar. Kama qala sadaqa Rasulullah. Nabi kata, ada seorang lelaki yang kelihatan pada fizikalnya melakukan amalan ahli syurga tapi akhirnya dia pergi neraka. Ada lelaki yang buat amalan ahli neraka tapi akhirnya dia masuk syurga. Kenapa tuan-tuan? Tapi hadirin jangan salah faham, out of context menyebabkan kita rasa aku boleh buat apa saja benda-benda neraka, aku akan pergi syurga juga. Ada. Kita nak beritahu bahawa di situ adanya kita kena jaga-jaga dari sudut niat. Ada orang lelaki contohnya macam saya, contohnya macam para alim ulama, para ustaz-ustaz di luar sana, yang mana mereka buat kerja ahli syurga, tapi kalau kami tidak ikhlas tuan-tuan, kami akan na'udzubillah pergi ke tempat yang kami tidak mahu pergi. Demikian juga dengan orang-orang yang tidak ada ilmu, dia buat perkara ahli neraka, tapi sebelum meninggal dunia dia bertaubat, maka akhirnya pergi syurga. Sebab itulah wali tak wali ni tuan-tuan sangat kompleks. Sebab itulah para ulama bincang, boleh tak kita sebut seorang yang mati pada jalan Allah itu sebagai syahid? Jadi sebab mungkin dia niat bukan pada jalan Allah, maka oleh kerana itu memanglah benar, nahnu nahkum bizawahir, kami menghukum hanya pada zahir, maka zahirnya bagus, kita cakap dia bagus. Tetapi hari ini kalau kita sampai begitu confident sampai nak minta doa dia pun melalui dia, tuan-tuan, tidak. Sebab Allah SWT kata, ud'uni astajib lakum, doalah pada aku akan makbulkan. Fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an, aku dekat
dan aku akan memakbulkan doa apabila orang berdoa. Dan Allah juga menyatakan bahawa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat daripada kamu punya urat di tengkuk kamu. Maka kenapa kita memerlukan kepada perantaraan yang khilaf, tuan-tuan, yang ada masalah betul tak betul? Sedangkan Nabi SAW dan juga Allah SWT kata, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu ada nama-nama yang agung baginya. Kamu nak berdoa, doalah dengan perantaraan nama-nama Allah yang agung. Ataupun Nabi pernah sebut ada orang berdoa dengan perantaraan amal saleh yang dia pernah lakukan. Yang ketiga, berdoa dengan perantaraan orang saleh yang masih hidup, sebagaimana Nabi pernah beritahu kepada Umar Al-Khattab bila nak pergi umrah, la tansani fi du'aik, jangan kamu lupakan aku dalam doa kamu. Maka boleh maknanya kita minta orang hidup doa, tapi nak minta orang mati tolong doa untuk kita, ini ada tanda soal yang besar, menyebabkan khilaf dan kita bimbang. Sila akhir bulan kita tergelincir sikit saja, kita merasakan kita tak boleh capai pada Allah kecuali melalui dia. Maka ini adalah boleh membawa dan pintu-pintu kegelinciran akidah. Jadi jangan ke mana-mana, tuan-tuan. Kita akan cuba ulas lagi soalan yang diberikan tadi, belum habis lagi.